Sekarang kita akan pergi kepada square root function. So basic function dia adalah y equals to square root of x. Basic graph dia adalah macam ni ya. Okay, ini kena lukis betul-betul. Dia start dekat kosong. Okay, dia start dekat kosong. Kemudian dia akan naik macam shooting star. Okay, macam tu. Kemudian dot macam tu. Dia akan terus naik lah. Okay, so ini adalah graph square root of x ataupun square root function. Ingat dia start dekat sini, dekat kosong, always start dekat kosong, kemudian dia naik atas macam tu. Okay, baik. Kita pergi kepada contoh terus. Okay, soalan 1, y equals to square root of x plus 1. So, ini dia akan pergi ke mana? Dah banyak kali buat, dia akan pergi atas 1 unit. So, graf dia, basic graf dia adalah macam ni. Kemudian dia naik atas 1 unit. So, bila naik atas 1 unit, apa yang kita akan gerakkan adalah dia punya titik ni. Kita naikkan ke atas 1 unit. So, ini adalah 1 unit. Ini 1. Kemudian kita akan lukis sahaja macam biasa. So, ini adalah graf dia. Baik, domain dan range. Domain dan range. Okay, sebab aim kita untuk buat graf ni adalah untuk cari domain dan range. Okay, so untuk domain, apa yang paling kiri sekali ni? Apa yang paling kiri sekali? Iaitu kosong. Dan kosong tu adalah included. Okay, yang paling kiri sekali adalah kosong kat sini. Apa yang paling kanan sekali? Dia adalah infinity. Kemudian untuk range, apa yang paling bawah sekali ni? Dia adalah 1. Dan apa yang paling atas sekali? Infinity. So, itulah dia punya domain dan range. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Katakan kita ada y equals to square root of x plus 3. So, kalau kita perasan ini constant ni dalam function. So, dia pergi ke mana? Dia pergi ke kiri 3 unit. Okay. X plus 3 equals to 0. So, x equals to negative 3. Boleh? So, graf asal dia adalah macam ni. Okay, macam ni. Start daripada kosong. So, bila pergi ke kiri, okay, kita gerakkan dia punya point ni. So, pergi ke kiri. Okay, ini adalah negatif 3. Ini jarak dia adalah 3 unit. So, dia akan naik atas pergi sana. Okay, so itu adalah graf dia. Kemudian, kalau kita perasan ada y-intercept. So, kena carilah. Okay, y-intercept adalah apabila x sama dengan kosong. Jadi, y sama dengan square root of 0 plus 3. So, equals to square root of 3. So, ini adalah square root of 3. Kemudian, domain and range. Okay, domain dan range dia. Domain, apa yang paling kiri sekali kat sini? Iaitu negatif 3 dan termasuk. Apa yang paling kanan sekali? Positive infinity. Okay, so untuk range, apa yang paling bawah sekali ni? Dia adalah kosong. So, apa yang paling atas sekali ni? Dia adalah infinity. Saya akan bagi contoh lain lagi. Okay, kita pergi pada contoh yang seterusnya. Katakan saya ada y equals to negative square root of x. So, ini adalah negatif di luar function. So, dia adalah flip at x-axis. So, dia akan jadi macam mana? Baik. Basic graph dia adalah macam ni. Okay. Kemudian dia flip at x-axis. Anggapkan ini cermin. Kemudian kita akan flipkan dia. So, dia akan jadi macam ni. Okay. Kemudian dia punya domain dan range apa? Domain dan range. Okay, apa yang paling kiri sekali untuk yang merah ni? Saya padam yang ni. Untuk yang merah ni, apa yang paling kiri sekali? Kosong, termasuk. Kanan sekali, infinity, tidak termasuk. Range, apa yang paling bawah sekali? Negative infinity. Apa yang paling atas sekali? Kosong. Okay, so selesai untuk domain dan range bagi soalan ni. Okay, katakan saya ada y equals to square root of negative x. So, sekarang ni, negatif ni berada dalam function. So, dia akan flip at y-axis. So, basic graph dia, okay, macam biasa, dia akan jadi macam ni. Flip at y-axis,
kamu akan anggap y-axis ni adalah cermin. So, kita akan flip, dia akan jadi macam ni. Okay, so ini adalah graf saya. So, domain dia, domain dan range dia. Okay, domain, apa yang paling kiri sekali? Kiri sekali adalah, sini adalah negative infinity. Negative infinity. Apa yang paling kanan sekali? Kanan sekali adalah kosong. Okay, kosong. Kemudian range, apa yang paling bawah sekali? Bawah sekali adalah kosong juga. Atas sekali adalah infinity. Okay, boleh faham ke? Ingat domain ini yang paling kiri sekali. So paling kiri sekali adalah negative infinity, sebab graf ni dia akan pergi kepada negative infinity. Kemudian yang paling kanan sekali sini kosong, dia akan stop dekat kosong. Kemudian untuk range yang paling bawah sekali sama juga kosong. Okey, di sini. Kemudian yang atas sekali ni, okey, dia akan pergi kepada positive infinity. Okey, yang kelima kita akan campur-campur. Y equals to negative square root of x minus 3 plus 1. Okay, so apa yang kita nampak kat sini? Ini akan flip dekat x-axis. Yang ini dia akan pergi ke kanan. Okay, 3 unit. Yang ini dia akan naik atas 1 unit. So, kita buat satu persatu. Ada flip, buat flip dulu. So, asal dia adalah macam ni. Kemudian dia flip pada x-axis jadi macam ni. Kemudian dia pergi ke kanan 3 unit. So katakan ini 3. So jadi macam ni. Kemudian dia naik atas 1 unit. So atas 1 unit, katakan ini jarak dia 1 unit. So kita gerakkan dia punya point tu. Okey, point kat sini ni, naikkan 1 unit, kemudian kita lukis. So dia akan jadi macam ni. Okey. So itulah graf kita. So yang lain saya akan padam. Okey, so bila dapat macam ni, kita ada x-intercept, betul? So kita cari dulu. X-intercept adalah apabila y equals to 0. So 0 equals to negative square root of x minus 3 plus 1. So square root of x minus 3 equals to 1. X minus 3 equals to 1 square. X equals to 3 plus 1 equals to 4. So meaning that dekat sini dia adalah 4. Logik lah, sebab sini tadi adalah 3. Betul? Dia punya point ni adalah dekat 3, 1. So sini 4. So bila macam tu, logik. Baik, dia punya domain and range. Domain and range. Baik, untuk domain, apa yang paling kiri sekali kat sini? 3. Apa yang paling kanan sekali? Infinity. Untuk range, apa yang paling bawah sekali bagi graf ni? Negative infinity. Apa yang paling atas sekali bagi graf ni? 1. So, selesai. Okay, kita pergi lagi pada contoh lain. Bagi square root function ni, dia adalah antara yang famous jugalah. Okay, bukan macam cubic tadi. Yang ini famous. Okay, untuk reciprocal dan juga square root function, dia adalah soalan yang famous keluar dalam exam. Okay, contoh yang seterusnya. Katakan y equals to negative 4 minus x minus 2. Okay, so ini ada banyak transformation. Yang pertama ini adalah flip. Okay, flip at x-axis. Yang kedua, kalau kamu perasan depan x ni ada negatif. So ini juga adalah flip at y-axis. Kemudian kalau kamu perasan ini 4 minus x equals to 0, x equals to 4. So dia pergi ke kanan 4 unit. Kemudian ini turun bawah 2 unit. Dekat sini ramai yang orang anggap hanya ada satu transformation saja, iaitu dia ingat pergi ke kanan saja 4 unit. Sedangkan dia ada flipping juga. Sebab apa? X tu negatif tu. Okay, so kita teruskan. Kalau ada flipping, buat flipping dulu. So asal dia adalah macam ni, graf asal. Flip at x-axis jadi macam ni. Flip at y-axis jadi macam ni. Okay, pastikan dia simetri. Simetri maksudnya kalau dia melengkung macam ni, kamu jangan lukis kat bawah ni macam ni pula. Salah, dia tak simetri. Anggap ini cermin. Dia mesti
Cermin pula. Cermin. Cermin. Okay. So dia bukan melengkung macam tu, tetapi dia melengkung macam tu. Okay. Kemudian untuk flip at y-axis, ini jadi cermin. So kalau kamu lukis macam ni, betul lah. Okay. Yang salah kalau kamu lukis macam ni. Nampak tak? Ini tak simetri, dia tak sama. So salah macam ni. Okay, so graf yang betul tadi adalah macam mana? Macam ni. Okay, so selesai flipping. So yang lain saya akan padam. Kemudian kita tengok dia pergi ke mana? Dia pergi ke kanan 4 unit. So yang ini pergi ke kanan 4 unit. So saya akan gerakkan titik ni. Ini akan jadi 4. So dia akan jadi macam ni. Yang ni saya padam. Kemudian dia pergi ke bawah 2 unit. So sini negatif 2. Okay, so graf ni akan turun 2 unit ke bawah. So turunkan dia punya titik tu. So dia akan jadi macam ni. Okay, so yang lain saya akan padam supaya tak jadi keliru. Ni padam. Okay. Okay, so jadilah graf kita macam ni. Kemudian kita akan cari domain and range. So macam biasa untuk domain, apa yang paling kiri sekali di sini? Itu negative infinity. Okay, sebab graf ni dia akan berterusan pergi negative infinity. Kemudian apa yang paling kanan sekali? 4, dan dia adalah included. Baik, untuk range, apa yang paling bawah sekali ni? Macam biasa, ini dia akan pergi kepada negative infinity. So ini negative infinity. Apa yang paling atas sekali? So ini adalah negative 2. So selesai untuk domain dan range. Baik, saya lupa cari dia punya y-intercept. So kita kena cari. Okay, so y-intercept adalah apabila x sama dengan 0. So y equals to negative 4 minus 0 minus 2. So kita akan dapat negative square root of 4 minus 2. So ini adalah negative 2 minus 2. So equals to negative 4. So sini adalah negative 4. Dan dia adalah logik sebab negative 4 lagi kecil daripada negative 2. Okay, so selesai untuk square root function. Next kita akan pergi kepada piecewise function. Dan itu saya akan guna lecture note. Okay, so itu sahaja. Thank you guys.